Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan izinnya kita dapat bersama lagi malam ni di Masjid Surau Nurul Iman. Yang saya tak main lama lah. Ni ada kelainan sikit, besar sikit kan. Besar sikit dari dulu lah. Besar, dia pembesaran. Kalau main sekali lagi besar je lah. Kalau naik dua tingkat. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, satu perkara yang kita tak pernah duga tiba-tiba dia jadi. Itu kerja Allah. Apa dia? Covid. Covid-19. Walaupun dah jadi 21, tetap 19. Covid-19. Perkara yang tak pernah diduga dan sengsara yang tak pernah disangka. Dulu dia main H1N1, main Ebola untuk nenek apa bala, saya orang minta ni polis minta sekat atas jalan. Tapi Covid-19 ujian yang sangat besar dalam kehidupan kita, umat manusia Islam dan bukan Islam. Telah meragut 2 juta nyawa lah kot seluruh dunia. Di Malaysia ni pun 1000 lebih lah. Dulu pasal syok dan 50 itu lah, pi 1000 lebih. Dan angka pun sudah ratusan ribu. Dulu duk syok dalam 7,000. Dan next dah tahuan. Ini adalah ujian besar yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan pada kita. Itu bukan tajuk tu mana ni. Mukadimah. Baik. Yang berikutnya dalam kehidupan seharian kita, manusia ni, bermula daripada saat kita lahir sampai kita mati, kita menjalani kehidupan dalam warna yang pelbagai. Mana warna-warni kehidupan. Kadang-kadang warna-warni kehidupan kita tu cerah, kadang-kadang dia gelap. Bukan maksud warna hitam tu nak buat corak kehidupan kita. Makna dia, kadang-kadang kita ni senang, ada masa kita susah. Ada masa kita gembira, ada masa kita sedih. Ada masa kita happy, masa kita tak happy. Itulah lebih kurang. Itulah warna-warni kehidupan kita. Kemudian kita menjalani kehidupan seharian kita ini dalam keadaan yang biasa. Dan ada masa kita menghadapinya melalui kehidupan dalam keadaan yang luar biasa. Mana jarang-jarang. Yang biasa itu benda yang dah selesa pada kita. Kita cukup makan, kita cukup pakai, kita ada kawan. Itu biasa. Kita boleh pergi kerja, kita boleh beli kerja. Malam-malam kita boleh pergi surau, lepas surau kena cakotiau. Itu yang biasa dalam kehidupan kita. Ada masa Allah Ta'ala uji sikit, maka kita menjalani kehidupan yang luar biasa. Sebelum ni kita ada duit, tiba-tiba keputusan duit tak cukup makan, menjadikan kita luar biasa. Lama dah kita gembira, mai satu hari kita sedih kerana kehilangan insan yang tercinta. Itu dia panggil luar biasa. Dalam konteks ibadat kita, selalu dah kita buat dalam keadaan yang biasa, sampai masa kita buat dalam keadaan yang luar biasa. Tak bisa buat, tapi kena buat. Contoh, orang sihat, dia semayang dalam keadaan yang biasa. Orang yang sihat, dia semayang dalam keadaan yang biasa. Dia boleh semayang duduk, dia boleh semayang berdiri lama-lama, dia boleh semayang tarawih, dia boleh pergi masjid, dia boleh pergi surau. Sebab apa dia boleh buat dalam keadaan yang biasa? Sebab dia seorang yang sihat. Tapi sampai masa Allah Ta'ala rentak sihat dia tu sat, atau rentak terus, Allah ambil sihat dia tu, Allah bagi ganti dengan sakit. Dia semayang juga, tapi semayang dia luar biasa. Semasa dia semayang dalam keadaan biasa, dia duduk, dia berdiri. Bila dia sakit, luar biasa, dia semayang duduk. Sakitnya makin melarat, dia semayang mengiring. Lagi melarat lagi, dia semayang berbaring. Sakitnya makin melarat, dia semayang pakai isyarat mata.
Sakitnya lagi melarat, dia sembahyang pakai isyarat hati. Sakitnya habis melarat, dia dah mati. Tu cerita dia. Dia buat ibadat dalam keadaan yang luar biasa. Seorang yang bermukim tak pergi mana-mana, duduk di taman Lembah Bujang Jaya. Inah. Duduk di taman Lembah Bujang Inah, tak pergi mana-mana. Maka dia sembahyang dalam keadaan biasa. Satu hari dia bermusafir, berkelana, naik kereta, pergi di Lembah Bernam Jaya. Menjadikan dia orang musafir, maka sembahyangnya luar biasa. Bagaimana sembahyangnya luar biasa? Dia sembahyang jamak. Dahlah jamak, dia qasarkan sembahyangnya. Itu luar biasa. Kerana jamak dan qasar tidak boleh dibuat ketika dia berada di taman Lembah Bujang Inah. Tapi dah jadi luar biasa, maka dia jamak sembahyang dia ketika dia bermusafir pergi ke Lembah Bernam Jaya atau Putrajaya. Mana itu luar biasa pada dia. Itu dalam konteks ibadat. Dan dalam tempoh kita bertarung melawan COVID-19 ini, maka ibadat kita sudah jadi luar biasa. Daripada biasa sudah jadi luar biasa. Apa yang luar biasanya? Yang pertama sekali, mula-mula COVID mai, kerajaan ijtihad PKP, maka masjid surau tutup. Sembahyang apa pun tak boleh. Sembahyang apa pun tak boleh. Kita duduk biasa pergi masjid, duduk biasa pergi surau, maka ibadat kita sudah jadi luar biasa. Sudah jadi luar biasa. Pasal apa? Kita terpaksa buat di rumah. Terpaksa buat di rumah. Baru ni PKP penuh. Apa lama? Sembahyang Jumaat tak ada. Sembahyang tarawih pun tak ada. Di masjid surau lah. Sembahyang raya pun tak ada. Betul kan? Hak raya tu lepas orang taman Lembah Bujang ni dah pakat jadi tok imam dalam rumah semua. Betul tak? Pakat jadi tok imam. Sembahyang tarawih pakat jadi tok imam. Tu kau habis awal 8 rakaat. Hak main surau pun dapat tak? Nak abang luar biasa. Kita duk biasa main masjid, duk biasa main surau, PKP punya kerja menjadikan ibadat kita luar biasa. Duk biasa pergi sembahyang Jumaat, sini sembahyang Jumaat masjid lah. Masjid Bujang. Duk biasa pergi sembahyang Jumaat, tiba-tiba PKP masjid ditutup, tak sembahyang Jumaat. Maka ibadat kita sudah jadi luar biasa. Bila masjid dibuka kembali, surau dibuka kembali, suasana COVID dah reda sikit, kita dibenar main ke masjid, kita dibenar pergi semula ke surau, tapi ibadat kita daripada biasa sudah jadi luar biasa. Macam mana? Kita sembahyang pakai penjerakan ni, penjerak. Pakai mask. Pelitup muka. Pelitup muka ni masa jerbu dulu orang pakai standard yang sama. Sejak COVID main dia reka macam-macam. Bendera Malaysia. Dejek lah, bendera Malaysia, bendera PAS, UMNO, ikut dan dia PKR, Pakatan Harapan, Pakatan Nasional, sebut semua supaya hak sebab ada ni semua pasal lokal. Nang pula bendera Kedah kadang-kadang debu suka hati dia pakai ni. Luar biasa. Mana ada sebelum COVID main orang mayang pakai ni? Tak ada. Sebelum COVID main, mana ada orang sembahyang pakai penjarakan? Maka dia sudah jadi luar biasa. Kita main masjid, main surau, kena cek suhu dulu. Kalau 37.5 balik. 37.5 balik. Kalau 37.4 boleh gagah duduk luar. Nah, cek suhu dulu, kena tulis nama, takut jadi apa-apa. Itu luar biasa. Jadi bila kita buat ibadah luar biasa ni, dia ada sikitlah perbahasan, perbincangan. Benar tak biasa. Benar tak biasa je ni. Di sinilah peranan ulama di dalam mententeramkan orang. Di sinilah peranan ulama dalam memberi kepahaman kepada manusia. Memberi kepahaman kepada manusia. Dalam ulama memberi kepahaman, ada juga ulama yang
mengkontra dengan ulama yang memberi kepahaman. Akhirnya orang jadi tiga suku. Ada tiga suku? Tak ada lah. Contoh, ulama berautoriti. Ulama berautoriti, dan bukan saja ulama berautoriti, majoriti ulama bersetuju dengan kita sembahyang penjarakan dalam tempoh PKP ni. Bersetuju dengan sembahyang pakai mask ni. Dan dalam konteks pakai mask ni, saja-saja pakai, hukum dia makruh. Sebab Nabi larang menutup mulut semasa sembahyang. Tapi jika ada sebab, contohnya keuzuran dan tempoh PKP ni, disebabkan takut jangkitan COVID dan seumpamanya, ulama kata ada alasan yang syar'i, maka hukum makruh itu terangkat. Tak jadi makruh, maka sembahyang tetap dapat pahala. Demikian juga menyamakan saf. Menyamakan saf ni memang hukum dia sunat. Nabi sebut apa? Sawu sufufakum fa inna tasfiyata as-safi min tamamis salah. Samakan saf kamu, kerana dengan menyamakan saf adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat. Makna dalam keadaan yang biasa, kalau kita duduk mayang jarang-jarang, tak rapat dalam saf, hukum dia makruh. Bila hukum makruh, tak dapat pahala dalam keadaan yang biasa. Tetapi dalam keadaan yang luar biasa ni, serta luar biasa ni, kerana dengan mengamalkan penjarakan adalah salah satu daripada cara untuk mencegah jangkitan COVID. Pakar kata. Jadi kita mengamalkan penjarakan bukan saja di luar semayang, bahkan dalam semayang. Ada juga ustaz-ustaz tak setuju dengan ulama kita. Dia kata ni pakai mazhab WHO. Mampu benda tu sampai dalam telefon tuan-tuan. Mazhab WHO kena kat dia tawan. Kena kat dia tawan. Jadi kita, jika terdapat keuzuran, maka harus menjarakkan saf, dan hukum makruh tu terangkat. Masih dapat pahala berada dalam saf. Di sinilah peranan ulama dalam memberikan penjelasan kepada orang awam, supaya mereka faham dalam konsep melaksanakan ibadah dalam keadaan yang luar biasa ini. Itu cerita dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, cerita ni tuan-tuan duduk dengar lalu lah. Siapa duduk ikuti video saya pun bisa tengok benda ni. Saya ulang lah, bagi siapa-siapa tak pernah dengar penjelasan. Baik. Malam ni saya bawa satu tajuk kecil. Ni mau masuk tajuk. Tak sama mukadimah. Ni mau masuk tajuk ni. Okay. Tajuk ni pun siapa pernah dengar, saya duk mengajak di radio, dalam Facebook pun saya duk mengajak lah. Tapi saya ulang balik lah, bagi siapa yang belum pernah dengar, ataupun dah dengar tapi lupa. Baik. Malam ni saya bawa satu tajuk kecil dalam cabang ilmu fiqh. Nama dia tajuk tu luqatah. Lam, qaf, ta, ta marbutah. Ta bulat. Luqatah. Luqatah ni maksud barang yang hilang. Barang yang hilang. Kita naik motor, kita naik motor, telefon duduk dalam poket ni. Telefon duduk dalam poket. Lepas tu naik motor deras, lintas kora lintas. Elok kora, tak ada apa-apa, tekan brek. Tekan brek, lepas tu tayar motor belakang terangkat. Pasal cengkam teruk brek. Bila terangkat, lepas tu saat jatuh balik, telefon kita terpelantin. Duduk dalam poket ni, telefon kita terpelantin. Lepas tu bila terpelantin, tak apa, kita tak sedang abang. Tayar motor belakang duduk balik dekat elok, kora bompi, kita pun berderah macam biasa. Masa kita break tadi ni tang jambatan Semeling. Kita nak pergi makan sate. Sate Semeling. Tu kita break tu. Bukan break atas jambatan tu, atas jambatan telefon pas dalam sungai. Lepas daripada jambatan tu, break. Sampai rumah di Taman Lembah Bujang Indah. Tengok telefon kopi tengok tu. Baru sedang. Kata telefon kita tak ada dalam poket. Itu makna apa lah? Itulah makna luqatah.
barang kita dah hilang. Barang kita dah hilang. Luqatah nama dia. Orang pakai spek mata. Orang pakai spek mata. Jenis pakai, bukan pakai sedia ni, habuan nak baca boleh pakai. Masa nak baca boleh pakai. Dia pun pergilah dengar orang baca kitab. Di masjid ke surau ke seumpamanya, dia pun ukulang lampu kek dah. Selalu habis dengar baca kitab tu, dia ambil buh lampu kek balik. Itu buh lampu. Lepas tu dia pun balik nak baca Quran di rumah. Nak baca Quran di rumah, cari spek mata. Aku buh spek mata tu mana tu? Ada tak? Tak ada. Maka spek mata tu dia jadi barang yang hilang. Dia tercicir daripada ni spek mata. Tapi bukan spek mata orang muhtadi tu. Itu lain. Dia spek mata ni habuan baca, tak baca dia buh gitu. Dia umur dia tua lajak lah. Lepas tu dia tanya cucu dia, nampak spek mata tak wan tak? Ada jenis ni. Nampak spek mata tak wan tak? Cucu tu tak wan ni betul mampu ya. Lebih kurang tu lah. Tu makna tak hilang. Tu dia tak kena tempat. Betul kena buh tentu. Tapi dia buh tentu. Tu contoh dia. Barang yang hilang. Jadi barang yang hilang ni dalam hukum fiqh dia panggil luqatah. Perbahasan dalam ilmu fiqh, barang yang hilang ni dibagi kepada dua jenis. Ni saya mengajak dekat Aisyah. So Aisyah tu nanti ajak sikit tak habis taruh tak lupa pula. Barang yang hilang ni dibagi kepada dua jenis. Yang pertama benda. Dia punya barang yang hilang tu. Yang pertama benda. Yang kedua apa dah? Binatang. Yang kedua binatang. Ni perbahasan dia. Jadi bini tak masuk lah. Bini tak masuk. Awak bini ku hilang ambil mana tu? Bini tak masuk. Itu cerita lain, bukan cerita malam ni. Nombor satu benda, nombor dua binatang. Tapi saya nak cerita binatang tak ada lah sebab masa tak ada. Kita ambil barang dah lah. No. Benda yang hilang ni ada dua jenis. Benda yang hilang ada dua jenis. Jenis yang pertama yang bernilai tinggi. Itu hukum fiqh. Yang bernilai tinggi. Tinggi itu bukan maksud juta, bukan maksud 1,000. 560 pun nilai tinggi. Maksud dia bernilai tinggi ni, barang itu sekira-kira kalau tuan dia sedang hilang daripada pemilikan dia akan usaha cari. Dan dia berasa perah kalau tak jumpa. Itu jenis yang pertama, bernilai tinggi. Jenis yang kedua, yang nilainya remeh. Saya tak kata kena kan. Nilai dia remeh lah. Sekira-kira kalau barang tu hilang, tuan dia sedang-sedang, tuan dia kata tak tahu mana tu, tapi dia tidak ada kesungguhan untuk mencari. Dan dia tak ada kata harapan nak main balik, dia putih harapan dia. Tak apalah, dah hilang buat macam mana. Contoh dia kotak tisu. Kotak tisu. Kotak tisu datang kertas tisu dia dalam buket ni, dia pergi buh tahu lah. Tadi tisu ada satu ni. Buh tahu mana tu. Tak apa, beli lain. Tu benda yang remeh. Tisu. Lagi apa lagi? Roti canai 2 biji 3 biji dia buh tahu mana. Lepas tu agak-agak dia nak cari tak? Tak. Lagi apa lagi? Ikan temenung 1 kilo. Walaupun 1 kilo RM8 RM10 dah buh tahu mana tu tadi. Tak cari pergi beli lain. Itulah dua jenis barang yang hilang. Barang yang nilai dia bernilai lah. Saya nak kata nilai tinggi pun tak betul ya. Kadang-kadang 560 saya cari. Nombor 2 ni benda yang remeh. Okey. Barang yang remeh ni di segi barang tahan ketahanan barang yang hilang tu pula ada dua jenis. Yang pertama, barang yang boleh dia kekal dalam keadaan begitu.
Yang hilang berapa lama duduk macam tu. Contoh dia duit, jam, handphone. Dan yang kedua ni, barang yang dalam masa yang lama dia akan rosak. Dia akan rosak. Contohnya apa? Mi goreng. Kita hilang mi goreng, jatuh tang tersembai. Esok kita pergi agak-agak boleh makan tak mi goreng tu? Boleh tak? Ataupun apa, air kacang. Air kacang tinggal di bus stop, esok pun sedap. Pergi jumpa, dia jadi air kacang ke dia jadi kacang air? Saya tahu lah, lebih kurang tu lah. Dan nombor 3 ni barang yang dia boleh dirawat untuk mengekalkan keaslian dia. Kalau tak rawat dia berubah. Contohnya apa? Contoh macam ikan. Kalau kita jumpa ikan, nak mengekalkan keikanan itu, ada orang kata keikanan. Kita bubuh dia dalam peti air, maka dia masih fresh, dia tak rosak. Kita bubuh dia dalam peti air, dia kekal. Ikan bubuh dalam peti air. Dalam peti air ni kata bukan bubuh ikan, bubuh orang entah lama. Bubuh orang entah lama. Orang yang tak ada waris tu duduk dalam rumah mayat tu, orang tak kata lah peti air, kita kata bagi bahasa mudah lah. Peti sejuk pukul tu duduk sampai beberapa bulan lah, duduk tu. Cuba duduk biak di rumah, ulat makan habis mana boleh dirawat habis. Seterusnya tuan-tuan, barang yang hilang ni, yang pertama akan dijumpai, yang kedua ruyuk tak jumpa. Dia bila hilang tu hilang terus. Nombor 2 ada kemungkinan dijumpai, yang kedua tak jumpa terus. Nah, contohnya apa? Hak kemungkinan dijumpai apa dah? Dia duit dia jatuh, beg kopek dia jatuh tam pagar tu. Lepas tu orang dia balik-balik, orang bukalah kopek duit tu, tengok ada nama pasport apa semua. Oh, hak rumah nombor 24 situ. Habis pergi balik lah, dijumpai. Boleh dijumpai. Yang kedua hilang ruyuk terus, tak dijumpai. Contoh ada apa? MH370. Tak jumpa terus. MH370. Sampai kelar tak jumpa. Tak dijumpai. Habis. Kemudian barang yang hilang ini, bila dia dijumpai, maka orang yang jumpa barang tu, orang jumpa barang tu, dia ada 2 kemungkinan. Tengok saja. Yang kedua ambil. Ni saya duduk mengajak bab fiqh ni. Ambil. Apa hukum kita ni bila jumpa barang kita ambil? Apa hukum kita ambil? Kita jumpa duit 50, ambil. Kita jumpa telefon, ambil. Jumpa jam, ambil. Jumpa barang kemas, ambil. Apa hukum kita ambil? Maka dia ada beberapa hukum. Hukum yang pertama wajib ambil. Kita jumpa barang tu, kita wajib ambil. Ambil tu bukan buat hak kita. Ambil tu dalam usaha nak cari tuan dia. Hukum yang pertama wajib ambil. Bila wajib ambil? Apabila kita yakin kalau kita tak ambil, barang tu akan dijumpai oleh orang yang tak amanah, dia akan salah guna barang tu, dia jual dan seumpamanya. Maka pada ketika tu kalau kita yakin tentang ni orang tak amanah ni, kita wajib ambil untuk mencari tuan dia. Mana kalau kita dah kata wajib ambil, di sini orang tak amanah, kita tak ambil, kita berdosa. Itu nombor itu. Yang kedua, hukum yang kedua, harus ambil. Harus ni makna kita ada pilihan. Nak ambil tak apa, tak mau ambil pun tak apa. Bila harus ambil ni, kalau kita jumpa barang di tempat yang kita yakin, kalau aku tak ambil, orang yang amanah macam aku akan ambil. Begitu. Tidak akan ada orang yang kenat mengambil barang tu. Ketika itu harus ambil. Tak ambil pun tak apa. Dan yang ketiga, hukum ambil tu adalah makruh. Mana tak ambil lebih baik daripada ambil. Bila jadi makruh, sekiranya kita ambil, kita bimbang saya, takut kita salah guna barang tu.
Takut kita salah guna barang tu ataupun tak hati jaga, akhirnya dia hilang. Maka makruh kita ambil. Dan hukum yang keempat, haram kita ambil. Haram ambil bila? Apabila orang yang jumpa barang tu, bila dia ambil, confirm dia akan salah guna. Dia jual dan seumpamanya. Maka hukumnya haram. Jadi saya dah bagi tahu dah hukum tu tentang kelas. Kalau kita jumpa barang tu, kita ni duduk tak mana. Kalau kita wajib, ambil. Kalau harus, terpulang. Kalau makruh, lebih-lebih saya ambil. Kalau haram, jangan ambil. Haram ni tak ada lah pokok dalam surau ni. Hak yang jenis tu, jenis tak semayang, kaki nombor ikut tu. Ada mencerah gitu tu. Baik. Ambil. Kemudian tuan-tuan, kita jumpa barang ni, saya bagi ilmu ni, bagus ya ni kalau kita jumpa macam mana cara nak selesai. Bila kita jumpa barang, tempat kita jumpa pula ada dua jenis. Tempat kita jumpa ada dua jenis. Yang pertama dia panggil tempat awam. Tempat awam macam kita duduk ni, surau. Ni tempat awam. Market, jalan, padang bola, stadium Merdeka, stadium Darul Aman. Ni dia panggil tempat awam. Padang permainan kanak-kanak. Ni dia panggil tempat awam. Dan yang keduanya, tempat persendirian. Tempat persendirian. Tempat persendirian ni rumah orang. Rumah orang. Lagi apa lagi? Pejabat. Pejabat tu walaupun bukan hak milik bos tu, tapi dia pernah jadi jaga tu. Tu dia panggil tempat persendirian. Maka hukum ambil barang yang saya cerita ni apabila kita jumpa di tempat awam. Kalau kita jumpa di tempat persendirian, di rumah orang, kita tak boleh ambil. Kalau kita jumpa pun nak ambil boleh, tapi kita kena bagi kat tuan rumah tu. Kalau jumpa di kedai, kena bagi kat tuan kedai. Kalau tuan kedai tu dia pekerja dia, kena bagi kat pekerja dia. Itu tempat kita jumpa barang. Okey. Kemudian bila kita jumpa barang, ni ambil cerita hukum wajib harus saja. Makruh dengan haram kita tinggal. Bila kita jumpa barang, barang yang kita jumpa tu dua jenis saya buat tadi, barang yang bernilai dan barang yang remeh. Barang yang remeh. Saya cerita barang yang remeh dulu. Barang yang remeh ni kita boleh, contoh kita jumpa mi goreng, tapai, air kacang, roti canai. Kita jumpa tu, jumpa ni maksud orang tak ada lah. Kalau orang ada, jumpa kena tanya lala tu. Jumpa ramai-ramai, ni siapa hilang duit ni? Tapi janganlah tunjuk dah saya dengan aku. Saya tunjuk cara, macam mana cara nak cari tuan. Siapa hilang duit? Dia kata saya. Berapa dik? RM10. RM10. Bagi dia lah. Ni cerita jumpa ni, jumpa orang tak ada. Kita yang ada ataupun kita dengan anak bini kita ya. Mana tu bagi tercicir. Maka kalau kita jumpa barang tu, salah satu daripada dua jenis, kalau dia remeh, maka yang remeh itu kita boleh guna dia dan kita jamin harga dia. Mana kalau kita jumpa tuan dia, kita bagi balik ke dia. Barang yang mudah rosak tu, contoh air kacang ni, roti canai, tapai, musang king, betul? Dia jumpa, kita jamin harga. Roti canai ni aku makan, aku jamin nilai dia. Kalau tuan yang main tuntut, aku akan bayar harga dia. Boleh dalam hukum fiqh tu. Kita makan. Tapi kita jumpa roti canai saja tu lah, bukan jumpa di kedai tu. Kita pergi ambil dia tukang tebak tu pergi beli ayak. Kita pun ni aku jamin tu hang kawak. Tak boleh. Kita balik surau, sekali ada jumpa mi goreng sama kuih, jatuh. Ambil panas ni. Nak cari tuan dia tak mana malam-malam. Takkan nak pergi tanya rumah ke rumah. Tak logik kot. Dia jatuh di atas jalan. Balik-balik makan. Bini kata, surau bagi ya. Surau apa? Jalan bagi. Makan. Jalan bagi. Panas ni kan. Kita jamin harga dia. Kalau tuan dia main tuntut, tuan dia main tuntut,
Kita bayar nilai, kalau dia tak tuntut, halal makan. Itu cara dia. Sama dengan kita jumpa pen nilai murah-murah ni lah. Pen nilai murah-murah, pen RM1, RM2, RM2, RM4. Kita boleh guna. Kita jamin harga dia. Kalau tuan dia main tuntut, bayar harga. Kalau ataupun pen duk dah, bagi. Kalau kita dah guna, sampai habis dah buat lah, bayar harga dia. Itu maksud dia. Biasanya benda murah-murah ni kita guna tu, tuan dia tak main tuntut lah. Tuan dia tak main tuntut. Saya kasut, baru ni kasut hilang bilik ceramah di Pendang banyak kali lah. Dalam kereta saya ada kasut spare. Keluar ni baru ni bulan lepas, keluar masjid, sandal tu harga dia 70 ringgit. Mana sebelah 35, kalau dia ambil sebelah tak apa harga, tapi tak dipakai lah. Turun masjid tak ada, tapi dia bukan balai, tak balai, dia silap ambil. Dia selum kaki dia di kasut kita, kasut dia tinggal. Saya cam saya buh tahun lalu. Jadi kasut saya tu dia barang hilang. Ni cerita bulan lepas kan. Maka tinggallah kasut dia. Kasut dia pun sandal juga. Harga lebih kurang kasut saya juga, tapi saya tak ambil lah. Saya abang kat orang masjid. Kasut saya orang ambil lah. Tu buat macam mana? Tak apa. Lepas ambil kasut ni, tak boleh. Kalau dia balas kasut aku, takkan aku nak balas kasut dia. Tak. Jadi saya ni, ustaz yang duduk ceramah ni, saya agak biasa dah benda-benda tu, saya mesti ada selipar spare dalam kereta. Mau tak ada, saya masuk tu dalam kereta balik. Dia pakai selipar spare. 2 hari lepas tu, orang masjid takat gambar, lalu takat gambar telefon lah. Gambar, hantar macam kasut ni, kata saya. Ya, tidak syak lagi. Dia main hantar lah, kawan tu silap. Dia kelang kabut, boleh jadi dia senap perut kot. Jadi kasut tu akan menemui saya semula bulan depan. Dia nak pergi mengajak sekali lagi masjid tu. Tapi kalau dia, saya pun jawab lah, saya beli lain lah kasut. Tapi kalau dia bagi, saya ambil lah. Dia bagi, saya ambil. Itu tak apa, saya pakai lama lah. Masa lepas pilihan raya, hak baru ni lah, pilihan raya hak kelih kerjaan, PRU 14. Saya hari ni pilihan raya. Malam ni depa syok lah tubuh kerjaan. Saya pun pergi ceramah mentampuh. Dia mau main. Esok tu hari pertama depa menang, saya pergi mentampuh. Kebetulan hari tu sandal saya putih. Lama lah. Bila putih nak pergi ceramah pakai kasut je pun tak ada kelas lah. Betul tak? Jadi saya pun dah keluar awal sikit, singgah kedai kasut. Ya, beli kasut lah. Bawa pakai kasut putih tu. Cari apa nama kasut baru. 70 lah. Lepas tu Cina tu kata macam mana? Saya pun kata aku pakai terus. Ni kasut putih ketinggalan. Pakai kasut baru lah. Kasut baru pasal apa, kita baru menang pilihan raya. Pakai kasut baru pergi di Matampau syarah. Keluar syarah kasut tak ada. Baru pakai tak sampai 2 jam. Keluar syarah kasut tak ada. Okey tu orang bagi barang hilang. Saya kata kasut saya tak ada. Ustaz buah tahun ni. Okey macam ni penang lah. Dia tinggal kasut dia. Silap ambil. Dia tinggal kasut dia. Dia kata tak apa ambil kasut dia. Saya tak mau. Tak apa ambil kasut selipar suruh. Hush, kita main pakai sandal takkan balik selipar. Kata dalam kereta saya ada kasut spare. Tapi kasut spare tu selipar-selipar lah. Tak apa. Saya balik. Kami malu kat ustaz. Pasal apa malu? Bukan hampa curi. Kawan yang ambil pun tak kata dia curi. Dia silap ambil. Tapi bila silap ambil tu, bila kasut tu sampai kat dia, saya yang hilang barang ni, kau hilang lah. Hilang barang, dia kena usaha cari ganti. Tak apa. Cukup setahun.
Cukup setahun bila kasut tu hilang. Nah, pilihan raya tu 5/5. Tuan-tuan lupa. 5/5 tahun 2018. 6/5 tu saya pergi. 6/5 saya pergi ceramah di Mentang Poh tu. 2018. Setelah cukup setahun. Tapi bukanlah 6/5, lebih kurang lah 7, 8, 9 lagu tu lah. Lepas setahun lepas panggil pula pergi ceramah di surau tu. Saya pun berceramah, saya pun tak ingatlah kasut saya tu. Habis ceramah apa, lepas jumpa makan, lepas tu lepas bagi satu plastik. Dia kata, Ustaz, ni kasut Ustaz hilang tu. Dia main hantar kasut tu, kami simpan setahun duduk dalam surau. Ni kami pergi balik. Kasut tu duduk ada kat dia. Duduk rumah saya tak pakai lah, pasal kaki saya besar. Setahun kaki besar. Baik. Itu contoh barang hilang. Jadi dalam diri kita ni mesti mengalami benda-benda hilang. Betul tak? Baik. Jadi kalau tuan-tuan jumpa barang hilang nilai rendah-rendah tu, boleh guna dia. Tapi kena jamin harga. Kalau tuan dia mai cari, Allah, saya makanlah mi goreng tu. Berapa dik? Saya beli RM4, bagi kat dia RM4. Saya kemarin tak betul tengah surau. Main-main nak ambil tak ada. Saya minum, saya ingat aku hang buat kenduri. Berapa dik yang beli? Saya beli RM1.50. Bagi kat dia RM1.50. Jamin harga dah. Jamin harga dah. Kalau kita jumpa barang yang ni kuih berat ni, masuk insya-Allah. Lepas lagi sini. Kalau kita jumpa barang yang nilai tinggi, ni saya nak bagi ilmu tu bagaimana cara barang tu jadi milik kita. Bila kita jumpa barang tu, contoh telefon lah. Kita jumpa barang tu. Tapi barang telefon boleh cari tuan dia. Kita tekan-tekan dia keluar nama. Ni tak boleh cari ni. Laptop ke apa ke. Jam ke. Senang jam lah. Jumpa jam ni. Benda ni dia tahan lama. Walaupun dia harga tak sampai RM1,000. Tapi beratus-ratus pun. Dia ni. Katalah kita jumpa jam ni. Jumpa jam. Di tepi jalan, di padang permainan dan semuanya. Kalau tuan-tuan pegang saja, tak niat mula-mula pegang, barang ni bukan hak milik tuan-tuan. Itu hukum pegang. Ini saya ajak lah. Bila jumpa jam ni, saya cuba saya try tinggal tengok. Nampak tak? Bila jumpa jam ni, beg tangan kan dan semuanya, tuan-tuan pegang ni, saya ajak lah. Pegang jam ni, kata kat jam ni. Tapi dia tak dengar lah. Kata, niatlah hati. Kalau tak kata, tapi kata, jam ini jadi milikku sekiranya aku gagal menjumpai tuan dia. Kena niat aku tu. Jam ini menjadi milikku sekiranya aku gagal menemui tuan dia. Tuan, kena niat masa mula kita pegang. Bila kita dah simpan lama baru niat, tak jadi. Kita kena tuan dia sampai jumpa. Ni ilmu saya bagi. Jam ni menjadi milikku sekiranya aku gagal menemui tuan dia. Jadi kita pun simpan lah. Jam. Duit pun serba lah. Jumpa songkuai duit RM10,000. Duit ini menjadi milikku sekiranya aku gagal menemui tuan dia. Niat tu lah hati. Bukan kata saja. Hati tu kena niat. Habis. Jadi kita pun cari. Okay, macam mana kita nak cari tuan pemilik barang yang hilang tu? Dia berbeza fiqh. Ilmu fiqh ni berkembang. Dulu ni kita kena cari di tempat barang tu hilang. Kalau kita jumpa di masjid, kita kena main cari di masjid. Siapa hilang jam? Dia main ni lah. Siapa hilang duit? Lebih kurang tu. Kalau di market, kita kena siapa hilang. Nak cari ni barang ni, tempoh pencarian dia kena selama setahun. Setahun. Cukup setahun, tuan dia tak tuntut. Barang tu sah milik kita. Tapi lepas menjadi milik kita, dia main tuntut. Kena bagi balik. Kalau kita dah jual, kita kena jamin nilai lah. Tapi biasanya lama-lama orang tak tuntut lah. Tak tuntut lah. Jadi kita kena cari. Macam mana cara nak cari? Dia berat sikit. Kalau seminggu yang pertama, kita kena cari sehari 2 kali. Kalau hilang dalam masjid, kita main duduk masjid ni, cari 2 kali.
Ada siapa hilang jam? Siapa tak ada? Waktu lohok kita main yang syait. Ada siapa hilang jam? Tak ada. Seminggu tu kena buat 2 kali. Minggu kena buat 2 kali. Minggu kedua sehari sekali. Minggu kedua sehari sekali. Minggu ketiga kalau minggu kedua sehari sekali, minggu ketiga 2-3 hari sekali. Dia cukup sebulan. Sebulan sampai 11 bulan tu sebulan sekali ya. Siapa hilang jam sekali ya. Sampai cukup setahun, tuan dia tak main tuntut. Jam ini adalah milikku. Duit ini adalah milikku, kita boleh belanja. Lepas tu lepas kita pakai, lepas tu jam ni macam biasa tengok. Hang jumpa. Jam aku tu, hang tahu mana? Nak buka tak? Kau buka tengok. Dia adalah tanda-tanda dia kan. Kita kena bagi balik dah. Kalau kita jam tu kita jual dah. Dia kata aku hari tu main suruh hang main hilang jam. Jenis apa? Dia abang sekian. Kalau apa? Sekian. Aku umik je. Itu pergi mana? Aku jual lah. Lepas tu kalau gitu hang kena ganti. Kita kena ganti beli baru tak. Kita bagi nilai balik. Tapi saya bagi jaminan tuan, misalnya lepas tahun payah nak jumpa tuan dah. Memang jadi milik kita. Kalau jumpa duit 20,000 macam mana? Lepas tahun tuan dia tak main. Lepas tu kita pun pergi Minang orang perempuan. Duit jumpa tu saya gak. Lepas tu dia pun belanja 20,000. Bayar duit jumpa tu. Lepas tu kawan tu main. Hari tu aku main surau ni. Duit hilang 20,000. Tak jumpa. Dia tak aku jumpa. Duit tu pergi mana? Duit tu tak ada. Tapi benda tu ada. Apa dah? Tu bini aku. Lebih kurang tu. Lepas tu kawan tu dah. Kalau tu bini hang nak bagi aku, mampu. Tu kita jamin nilai dah. Kita kena jamin nilai banyak duit. Tu maksud kita jumpa barang yang hilang. Bukan dia ada kaedah dia. Bukan so-so jumpa tu balas tu. Tu dia punya kawan. Dia ada kaedah dia. Okey, seterusnya ringkas. Macam mana cara kita nak cari? Bukan cari. Kalau tuan dia main tuntut, macam mana cara kita nak bayar dah? Ini dia ada ilmu fiqh. Kalau kita duk elan-elan tu, lah ni elan lagi berkembang luas lah fiqh. Guna alat moden. Kita elan dalam Facebook. Kita elan dalam WhatsApp, dia main saya. Kita elan dalam radio. Kita elan di bola kertas print kertas A4 tu pergi tempel lah pokok ketapang sama berbagai iklan dalam konteks moden ni. Tapi ada barang yang hilang kita tak boleh ambil. Kita kena serah pihak berkuasa sebab dia boleh dibuktikan pemiliknya. Mutu hang buat milik aku, sekali hang duduk dalam macam mutu dia ada geran, kereta dia ada geran, kipas angin tak apalah. Oi, rumah hang banyak kipas angin, ambil lah, aku jumpa. Di mana? Nazarau. Tu katok ni. Ada di masjid di daerah Kota Stak. Saya tak mau abang masjid tu, takut Tok Bizan tu ada sana. Hari tu depa masuk main satu lori. Orang kampung tengok tapi depa ingat main repair. Dia main berani siang-siang waktu antara pukul 10 sebelum lohok. Masuk dalam masjid ni, kipas lengok ni dibuka habis semua. Kipas lengok dalam masjid tu buka habis semua, buah dalam lori. Orang kampung perasan, depa ingat dia tangguh panggil repair. Dia tak ada apa. Main lohok buka-buka. Nak lohok panas Masa tu masjid tu aircon tak lagi serta lama ni. Satu kipas pun tak ada. Tu adakah dia jumpa barang hilang? Tu jumpa barang hilang. Tu dia tak jumpa barang hilang. Tu dia bagi barang tu hilang. Kawak. Baik. Macam mana cara kita nak, kalau tuan dia main tuntut, macam mana cara kita nak bagi? Banyak orang jumpa barang di masjid surau, dia cara tak kenal. Kita kalau jumpa barang, kita nak iklan kat orang, ada siapa hilang jam, jangan hilang barang kawan tu tak tahu apa. Kenapa? Kita kena bagi clue saja. Ada siapa hilang jam,
boleh jumpa dengan saya. Lagu tu saja. Ni pihabang habis. Siapa hilang jam seekor, rantai dia kalau perak, muka bulat, apa tu merlik sikit, main mengaku tu. Dia tak boleh abang tu. Ada siapa hilang duit, main jumpa dia. Lagu tu saja. Lepas tu dia pergi ta'rif. Ta'rif tu proses pengenalan. Bila dia main, saya lah hilang jam tu. Tanya ada jam jenis apa. Tu pekah ajak tu, jam jenis apa. Dia kata seko. Seko, dia, muka dia kala apa? Kala putih. Tali dia kala apa? Kala perak. Hilang mana? Dalam masjid. Tang mana? Tadi saya ambil semayang, saya buh tang kolah. Lepas tu saya nak ambil, tak ada. Apa yang dia serta tu betul dengan kejadian. Jadi kita tak nah. Dan ada orang yang hilang barang ni, kalau barang dia sekupang dua tak barang. Kalau barang dia semai, orang berbudi kita berbahasa, mana dia kena adalah kata sikit apa orang panggil anugerah. Dia hilang 10,000. Lepas tu ternyata ni saya pulang balik. Terima kasih no, terima kasih. Kawan hak yang jumpa. Terima kasih saja, penat aku cari. Lebih kurang. Ada lah kata Melayu sikit, cabutlah 100 pergi. Saya tak mau. Ni saya terima kasih, mujuklah orang yang amanah jumpa. Kalau jumpa kat kawak, saya tak dapat balik. Saya bagi 100, saya ada 10,000 hilang, cabut 100, 9,900 lagi. Daripada tak jumpa tu, nak ambil 100. Tuan terima kasih ya, ingat aku nak bagi 1,000. Apa? Lebih kurang tu lah. Macam itulah. Kalau jumpa duit, siapa ada hilang duit, dia pun main, saya hilang duit. Jangan abang berapa duit ni, siapa ada hilang duit 1,000, dia tanya saya. Boleh ke dia? Saya tahu kalau orang yang hilang semua tak apalah, takut orang yang bukan pemilik yang sebenar. Akhirnya pemilik sebenar main tuntut, tak ada, dia bagi ke orang lain. Ini siapa ada yang hilang duit, menjumpa saya. Kalau tu pemain saya hilang duit, berapa hang hilang? Dia kata 1,000. Memang kita jumpa 1,000. Nak bagi ke dah? Tak bagi ke? Duit ke lah apa? Duit 50. Duit 50. Berapa lai? Hang tak erti ya? 20 lai ya? Dia sungguh. Bagi ya? Bagi ke dia? Itu cara dia. 1,000. Kalau siapa ada hilang duit? Saya. Berapa duit yang hilang? 1,000. Duit ke lah apa? Not 100. Semua not 100. Betul. Tapi kalau yang duit hilang not wah, not 100. Hak kita jumpa not 50. Minta maaf. Aku jumpa not 50. Tak boleh habaq. Pihak abang dah. Lepas tu dia pihak abang kawan dia tak bagi. Hampir mengaku tak? Betul tak? Tu cara dia. Jadi macam mana kalau kita tanya dia, siapa ada hilang duit? Dia kata saya. Berapa yang hilang? Saya hilang 1,000. Not kalau apa? Duit merah. Duit 10-10. 1,000. 10-10 ada berapa lai? Penin. 100 lai. Duit 10-10. 100 lai. Okey, bukan dia. Bukan dia. Jadi kita pegang lah. Kita jumpa duit 50. Tak pergilah ke dia. Lepas tu, esok cari lagi. Tak memang kurang sudah. Cukup setahun. Duit tu milik kita. Lepas tu kita ada niat. Kalau tuan dia tak mai, aku tidak temui tuan dia, duit ini adalah milikku. Itu cara apabila kita jumpa barang yang hilang. Itu lebih kurang Aisyah masuk lah. Jadi saya duduk jauh. Tuan nak sampai pun 2 kali polis tahan. Dia tak buat apa. Tadi saya main kat belakang ni sampai tang Sungai Limau. Oi, Tuan Qadi. Selesai jalan. Mai hak tang Yan tak ni. Rela pula. Belah ni polis rela dia senyum. Balik lagi tak tahu lagu mana pula. Balik tahu mana. Kok belah ni dah boleh tak? Bidung dah boleh tak? Gurun? Di bidung dah boleh tak? Di gurun? Tak tak? Balik ke tu kan? Baik. Tak ada masalah, ada. Tak apa, masalah. Kita bukan buat salah. Memang dia tanya dah. Baik.
Jadi tuan-tuan, itulah sikit ilmu yang kita dapat berkongsi pada malam ini. Semoga ada manfaatnya. Lepas ni kalau tuan-tuan jumpa barang hilang, macam itulah cara nak selesai dah. Jangan pergi ambil milik terus, itu tak boleh. Dia ada adab-adab dia, aturan dia. Dan kalau kena betul cara dia, insya-Allah barang tu adalah milik kita. Semoga ada manfaatnya, insya-Allah. Lain kesempatan kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.